Ramadan yang telah meninggalkan kita telah memberi kesan kepada hati kita, telah memberi sesuatu yang lebih baik daripada sebelum datangnya Ramadan pada tahun ini. Dan mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang mendapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang telah kita minta kepada Allah setiap malam dalam bulan Ramadan, apabila kita selesai daripada sembahyang sunat tarawih, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang bahagia yang diterima amalan. Wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Dan jangan Engkau jadikan kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang celaka, yang ditolak amalan. Sebab orang yang bahagia apabila dia keluar daripada bulan Ramadan, dia keluar dalam keadaan dia mendapat pengampunan daripada Allah. Dan ada pun orang yang celaka itu apabila dia keluar daripada bulan Ramadan, tidak terampun daripada dirinya dosa-dosa dia yang telah lalu. Ini orang yang celaka. Wal'iyazbillah, kita minta jauh daripada Allah SWT. Dan sebagian ulama menyebut di antara tanda-tanda seorang itu diterima amalannya pada bulan Ramadan adalah apabila dia keluar daripada bulan Ramadan, dia akan istiqamah dengan amalan yang dia telah lakukan pada bulan Ramadan. Kalau pada bulan Ramadan dia istiqamah membaca Al-Quran, selepas bulan Ramadan dia tetap akan membaca Al-Quran. Kalau dalam bulan Ramadan kebanyakan selawat, zikir, istighfar dan sebagainya, selepas ada bulan Ramadan pun dia tetap akan selawat, zikir dan istighfar. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang su'ada al-maqbulin, yang mana mendapat kebahagiaan di dunia dan juga mendapat kebahagiaan di akhirat. Jadi alhamdulillah, bila kita berada dalam bulan Syawal ini boleh kita katakan sebagai bulan menghubungkan silaturahim. Seperti mana tajuk yang kita telah belajar pada sebelum ini, iaitu menghubungkan silaturahim. Silaturahim, qati'ur rahim. Macam mana sifatnya orang yang memutuskan silaturahim, bagaimana sifatnya orang yang menghubungkan silaturahim. Jadi peluang kita berada di bulan Syawal ini adalah peluang untuk kita menghubungkan silaturahim yang mungkin dah lama terputus, yang mungkin sudah lama tidak berhubung. Inilah peluang kita untuk kita menghubungkan kembali silaturahim di kalangan kita adik-beradik. Mungkin kita dah lama tak ziarah rumah adik abang kita, mungkin dah lama kita tak ziarah rumah mak menakan kita, mungkin dah lama kita tak ziarah sahabat-sahabat kita, ataupun jiran-jiran kita sendiri pun mungkin dah lama tak ziarah rumah. Duk bertemu kat jalan, duk bertemu dekat tempat kerja, duk bertemu dekat surau, tapi dekat rumah lama dah tak pernah pergi. Jadi kita jadikan bulan Ramadan ini, bulan Syawal ini adalah bulan untuk kita menziarahi, untuk kita menghubungkan kembali silaturahim yang mungkin telah terputus di antara kita. Dan seperti mana yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita telah baca yang lalu, antara maqam yang tertinggi yang dikatakan sebagai silaturahim ini, yang menghubungkan silaturahim itu adalah orang yang menziarahi ataupun orang yang menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim. Dia menziarahi orang yang tidak menziarahi dia. Dia menziarahi ataupun dia menghubungkan silaturahim dengan orang yang tidak mahu menghubung silaturahim dengan dia. Itu adalah martabat yang paling tinggi dalam hubungan silaturahim. Adapun kita sama-sama kita aduk biasalah pergi main, aku pergi ziarah rumah hang, kami ziarah rumah aku. Itu mengekalkan hubungan silaturahim. Adapun menghubung ini adalah benda yang terputus. Kalau kawan tu tak nak rumah kita, kita pergi ziarah rumah dia. Jadi peluang raya kita pergi. Kita pergi, walaupun dia tak main rumah kita, dengan dua keluar perkataan daripada mulut kita. Tiap-tiap kali raya aku je pun tak pergi rumah dia.
Dia tak pernah main berumah pun. Itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak main rumah kita. Tapi kita, hak kita sebagai seorang kawan, sebagai seorang saudara, sebagai seorang jiran dan sebagainya adalah kita pergi menziarahi orang yang tidak mahu menggugurkan silaturahim dengan kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dah selesai hari itu bab berkenaan dengan ibu bapa, hormat ibu bapa, hormat pak saudara, hormat tok wan, tok dan sebagainya, masuk kepada hubungan silaturahim. Dan lawan ni kita akan masuk pada perbincangan anak, rahmat daripada anak, rahmat daripada nafkah kepada anak lelaki dan juga anak perempuan, kepada anak-anak yatim dan sebagainya. Jadi pada malam ni saya rasa saya tak boleh nak baca lagi bab tu, sebab saya tak ada nak rujuk. Saya tak ada nak tengok betul-betul bab ni, nak teliti dulu sebelum saya baca. Jadi saya rasa saya tak boleh nak baca lagi mana. Tapi saya nak sebut dulu berkenaan dengan apa yang pentingnya berkaitan dengan anak-anak. Apa yang pentingnya kita kepada anak-anak. Jadi ada dalam satu hadis Nabi SAW Nabi menyebut berkenaan dengan 5 perkara yang Allah Ta'ala akan segerakan balasannya apabila kita buat benda tu di atas dunia. Allah akan segerakan balasannya kepada kita di atas dunia. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, maksudnya tidak akan terzahir satu keburukan dalam satu kaum itu sehinggalah apabila dia mengiklankan perbuatan buruk yang dia lakukan daripada hal-hal yang berkaitan dengan perzinahan. Akibatnya Allah Subhanahu Wa Taala akan segerakan balasannya di atas muka bumi ini dengan menularnya berbagai wabak, dan disebut di dalam hadis sebagai ta'un, dan juga penyakit-penyakit yang tidak pernah terkena pada umat yang terdahulu. Dan Nabi mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memelihara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang mendengar kalam Nabi ini supaya sampai kepada masa tersebut. Nabi doa, maksudnya benar ni bahaya. Nabi kata satu masa, maksud daripada hadis Nabi tersebut, satu masa manusia ini akan dibalakan dengan wabak ta'un dan juga penyakit-penyakit yang tak pernah kena pada umat-umat yang terdahulu, tak pernah kena pada orang-orang yang dulu, tetapi kena pada umat tersebut. Kerana apa? Kerana mereka melakukan perzinaan dan mengiklankan perbuatan perzinahan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya pada masa tersebut orang-orang yang melakukan perzinahan ini, dia tidak rasa malu dia melakukan perzinahan. Bahkan dia menunjukkan kepada orang lain. Dia tunjuk pula, kata aku bebas untuk melakukan perzinahan. Sudah tidak ada perasaan malu dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tidak ada rasa malu kepada manusia yang lain. Dan tengok apa yang berlaku pada hari ini. Cuba kita tengok, berlaku ke tak berlaku? Anak-anak muda kita naik motor lelaki dan perempuan ke sana kemari. Walaupun kita tak nampak mereka melakukan perzinahan, tetapi itu adalah mukaddimah kepada berlakunya perzinahan. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Maksudnya perbuatan yang boleh membawa kepada perzinahan juga adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak tunjuk terang-terang kata berzina di depan orang, tetapi naik motor sekali, duduk berdua-duaan pergi ke sana kemari, naik kereta sama-sama, itu adalah mukaddimah ataupun perkara yang boleh membawa pada perzinahan. Tetapi hari ini anak-anak muda kita sudah tidak ada rasa malu apabila melakukan perkara tersebut.
Bahkan ada sebahagian daripada masyarakat kita yang lebih daripada tu melakukan perzinaan dan upload pula dalam Facebook, tulis pula dalam Facebook, telah melakukan perzinaan, telah melakukan perkara ini dengan orang sekian. Tidak malu untuk menyatakan perkara tersebut. Dan itulah perkara-perkara yang menyebabkan Allah turunkan kepada kita ni berbagai wabak dan juga penyakit-penyakit yang banyak. Kita dah nampak wabak penyakit ni adalah disebabkan faktor-faktor ni lah, pemakanan, faktor bagi pencemaran udara, faktor macam-macam lah. Kita dah nampak yang tu. Tetapi salah satu daripada punca berlakunya wabak-wabak ini, punca berlakunya dia punya penyakit-penyakit yang banyak ini adalah disebabkan manusia itu sendiri yang tidak rasa malu untuk mengiklankan perbuatan keji yang dilakukan olehnya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ni sebab itulah bila kita anak-anak kecil bila dilahirkan dah dikenal bagi berbagai jenis vaksin. Bagi vaksin sebab penyakit banyak. Sampai lah ni tak berapa jenis vaksin dah nak kena hidup. Sebab apa? Penyakit tu yang dulu ni tak ada pun, tapi disebabkan penyakit tu ada banyak. Salah satu cara dia adalah hidup vaksin. Dan di peringkat kita sebagai manusia, kita nampak itu adalah salah satu cara untuk mencegah manusia daripada terkenanya penyakit. Salah satu ikhtiar untuk mencegah manusia daripada terkena penyakit, terkenanya wabak-wabak, terkenanya penyakit-penyakit yang berjangkit dan sebagainya. Diberi kepada anak-anak itu seawal dilahirkan dah diberikan. Tetapi kita pernah fikir tak? Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita melalui lisan baginda Nabi SAW supaya kita memberikan vaksin ataupun imunisasi kepada anak-anak kita itu. Bermulanya daripada dia dilahirkan, imunisasi yang paling penting adalah imunisasi bersifat akhirat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, saya tak ingat matanya, tapi kata Nabi, hendaklah kamu mengazankan bagi anak yang dilahirkan, yang baru dilahirkan, hendaklah kamu azankan pada telinga dia yang kanan dan iqamatkan pada telinga yang kiri. Tujuannya apa? Supaya dia selamat daripada gangguan syaitan yang bernama, saya lupa nama syaitan tu, tapi dia ada satu nama, umur apa tak ingat. Tapi syaitan ini tugas dia adalah untuk mengacau atau mengganggu kanak-kanak yang baru dilahirkan. Jadi salah satu pendinding ataupun pelindung yang kita perlu beri kepada anak-anak yang baru dilahirkan untuk menjaga diri dia daripada gangguan syaitan tadi adalah azan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri. Tapi hari ini ramai mana di kalangan masyarakat kita yang tak reti azan. Kita duduk main surau masjid ni, kita tak terasa benda tersebut. Sebab kita duduk main, duduk dengar orang azan, duduk dengar orang qamat. Tetapi masyarakat yang di luar sana, mungkin jiran-jiran kita, mungkin sahabat-sahabat kita, ramai mana yang ada pada hari ini tidak reti azan. Bila anak dilahirkan, pegang-pegang anak tu tak tahu nak azan. Reti dah sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Main tak asyhadu an la ilaha illallah, tukar ayat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah berapa kali? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah berapa kali? Hayya solat dulu ke hayya falah dulu? Apa bezanya azan ni iqamat? Ramai orang tak tahu ni. Kalau tak percaya, cuba suruh azan. Cuba suruh azan. Orang sama kat lintang pekang dia azan. Tak tahu orang ada main surau masjid ni pun duduk tertukar. Kita nampak macam benda itu simple, tetapi ia adalah permulaan kepada memberi perlindungan kepada anak kita seawal ia dilahirkan. Lepas keluar daripada perut tu, kita pegang dia, sekurang-kurangnya kita azan juga iqamah. Itu tak masuk lagi bacaan-bacaan yang lain. Dia ada lagi bacaan-bacaan yang lain yang memberi pendinding kepada anak itu. Syaitan ni dia tunggu je. Lahir je anak, dia tunggu. Macam mana dia cari orang, macam mana nak masuk untuk merosakkan anak ni daripada awal dia dilahirkan. Tu kita belum cerita daripada awal perkahwinan.
Belum cerita daripada awal nak bersama untuk mendapatkan anak. Banyak lagi perkara yang kita perlu sebut. Tapi hari ini bila anak tu dilahirkan, kita kena bagi perlindungan awalnya adalah perlindungan yang bersifat batin ataupun yang bersifat dalaman. Yang di luar ni ialah cucuk BCG, sejuk, cucuk ni, itu luaran. Wabak-wabak penyakit yang banyak. Tapi hal ni adalah yang bersifat dalaman. Jadi kita kena ambil penting. Kalau kita ada anak kita nak kahwin, nak dapat anak, tanya dia, kerti azan ke tak kerti azan? Kalau tak kerti, baik suruh dia belajar azan. Sebab nanti dia nak sambut anak dia nak pegang anak dia nak azankan kepada anak dia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi Allah. Itu yang pertama. Apabila anak itu sudah meningkat besar, dia semakin besar, kita dah bagi perlindungan yang awal daripada syaitan yang nak merosakkan dia naik kepada umur 1 tahun, naik kepada umur 2 tahun. Waktu ni dia dah mula mengenal, dah mula boleh mengingat dan mengenal. Bila kita ajak dia satu benda, dia dah boleh tangkap. Sebut A, dia boleh sebut A. Tanya ni nama apa, ni nama apa, dia dah boleh sebut dah. Sebab waktu tu dia belajar dengan ingatan dia. Tak mungkin tak boleh baca lagi. Dan pada waktu ini disarankan, disuruh oleh Nabi SAW kepada kita, ajarkan dia supaya mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah. Waktu dia nak menghapai ni, awal-awal dia tengok satu benda dia hafal, tengok satu benda yang hafal. Antara perkara yang kita perlu ajar dia, yang menjadi perkara yang penting kepada anak-anak kita adalah kita ajar dia mengenal Allah. Bukan belajar sifat 20. Waktu ni ajak sifat 20 kan? Boleh lah, nyanyi Allah wujud ni boleh lah. Tapi sekurang-kurangnya memperkenalkan dia kepada nama-nama Allah. Nama-nama Allah, kata ada 99 nama Allah yang kita dah baca Asmaul Husna. Sekurang-kurangnya kita perkenalkan mungkin 10 daripada Asmaul Husna, ataupun 20 daripada Asmaul Husna, ataupun 99 itu kita perkenalkan kepada anak kita. Biar dia kenal nama Allah dulu daripada dia kenal nama lain. Apa yang berlaku pada hari ini, kerana anak kita ni lebih kenal nama Ultraman daripada nama Allah SWT. Lebih kenal nama-nama kartun daripada nama Allah SWT. Kartun ni macam-macam jenis kartun tu ada. Hafal semua nama. Nama Allah SWT tak kenal. Sebut. Cuba sebut ada satu. Al-Karim. Nama siapa Al-Karim? Saya tak tahu. Ramai yang anak kita tak tahu. Padahal itulah nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud. Jadi apabila kita perkenalkan dia dengan nama Allah, maka yang awal masuk dalam diri dia adalah nama-nama yang mulia, dan nama-nama itulah yang akan membentuk diri dia yang bersifat dalaman. Yang luaran ini ialah kita bagi dia makan, bagi dia minum, itu akan membesarkan ataupun akan memberi kesuburan kepada badan yang bersifat fizikal. Tapi apabila kita ajak dia tentang nama-nama Allah, dan juga yang kedua nama-nama baginda Nabi SAW dan orang yang ada kaitan dengan Nabi SAW. Seperti mana yang mak-mak kita dulu ajar, anak Nabi kita ada 7 orang. Macam tu lah. Seawal duduk dalam buayan tu dah ajak dah, sebut dah nama Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW sebut. Ajak dia dengan sebut nama anak-anak Nabi, nama isteri Nabi, nama tok wan Nabi. Ajaklah nama-nama itu supaya dia tahu ini adalah nama-nama yang dia perlu ingat. Jangan sampai dia masuk sekolah, nama Nabi pun tak kenal, nama isteri Nabi pun tak kenal, nama anak-anak Nabi pun tak kenal. Malanglah bagi anak-anak. Padahal waktu ni tak apa, dia tak tahu siapa pun tak apa, tapi semuanya ada di mulut dia nama Nabi SAW. Barulah kita boleh ajak benda-benda yang lain. Contoh, ajak sebut Alhamdulillah. Ajak kalau cantik, kalau kenyang sebut apa? Alhamdulillah. Kalau cantik sebut apa? Subhanallah.
Benda-benda yang kita perlu ajak seawal anak kita tu umur 2 tahun sampai ke 3 tahun tu waktu mengapai kita kena ajak mereka. Jangan kita biarkan anak-anak kita ni didedahkan dengan permainan game. Yang kadang-kadang game dalam tu pun benda-benda yang memberi kesan yang negatif kepada anak-anak kita. Seawal umur 2 tahun 3 tahun ni ramai dah. Dia dah reti dah. Dia tengok tu dia bukan faham. Dia main game tu dia tak faham, tapi dia hafal. Lepas ni nak kena buat ni, lepas ni nak kena buat. Sebab watak-watak dalam game tu dah boleh kenal. Jadi jangan jadikan itu benda yang penting ataupun benda yang menjadi pembentukan kepada anak-anak kita seawal dia berumur 2 tahun dan 3 tahun. Jadi kita kena kawal. Kalau kita sayang kepada anak kita, kita kena kawal. Jangan bagi dia terlalat, terlekor dengan benda-benda yang boleh merosakkan dalaman dia seawal dia kanak-kanak. Lah ni kita tak nampak tuan-tuan. Lah ni kita tak nampak sebab dia duduk di depan mata kita. Tapi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kita boleh tengok. Sebab apa? Kita pun pernah pada waktu muda. 10 tahun yang dulu saya berumur 20 tahun. 15 tahun dahulu saya berumur 15 tahun. Kita boleh tahu 15 tahun dulu macam mana kehidupan kita. 10 tahun yang dulu kita boleh tahu macam mana kehidupan kita. Dan apa yang kita belajar, apa yang kita dapat. Dan hari ini, apa yang kita dapat. Dua kita tengok kawan-kawan kita yang sebaya dengan kita pada masa dulu, yang duduk main sama-sama. Apa yang mereka dapat pada masa itu dan apa yang berlaku pada mereka pada hari itu. Kita boleh tengok. Sebab itulah kita kena risau keadaan anak kita. Kalaulah kita biarkan kehidupan mereka ini dilalaikan dengan benda-benda yang merosakkan mereka, kita risau 10 tahun yang akan datang mereka akan lebih rosak. 20 tahun yang akan datang mereka akan lebih rosak. Lagi banyak dah grup-grup macam grup WhatsApp, grup WeChat, dah grup macam-macam grup yang boleh merosakkan. Jadi kita kena bagi perlindungan itu. Apabila anak ini berumur, naik kepada anak ini umur 6 tahun dan 7 tahun, waktu ni dia dah boleh faham. Waktu 2-3 tahun dia tak boleh faham lagi, dia boleh hafal. Tapi bila dah naik umur 6 tahun ke 7 tahun, waktu ni adalah waktu dia dah boleh faham. Kalau kita ajak apa dia boleh faham. Sebab itulah Nabi SAW menyuruh kepada kita, apabila anak tu dah capai umur 7 tahun, kita kena suruh dia semayang. Kalau dia tak semayang, kita kena kita tak boleh tiba lagi, kita kena suruh dia semayang. Bila suruh semayang ni, takkan nak suruh semayang macam tu je. Nak suruh semayang ni mestilah dia kena tahu macam mana nak semayang. Kalau tidak, kenapa nak suruh? Jadi seawal anak tu umur 6 tahun dan juga 7 tahun, waktu ini, waktu kita kena ajak dia dengan 3 perkara yang penting yang nak membentuk peribadi dia apabila dia mencapai umur 15 tahun. Apabila dia naik umur 10 tahun sampai ke 15 tahun tu, benda yang kita ajak seawal umur 6 dan juga 7 tahun ialah menjadi benda yang penting. Waktu ni kita kena ajak, yang pertama je kita kena beri kepada dia akidah yang sejahtera. Kita kena ajak dah kepada dia Allah ni macam mana. Sebelum ni kita ajak namanya Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, nama Al-Karim, nama As-Sabur dan sebagainya, kita ajak saja. Tapi bila dia sampai umur 6 dan juga 7 tahun ni, kita kena ajak dah kata Allah itu bersifat dengan wujud, Allah itu bersifat dengan qidam, Allah itu bersifat dengan baqa dan sebagainya. Kena ajak dah. Supaya apa? Supaya dia kenal ini adalah Tuhan aku. Jadi syahadah itu benda biasa. Kalaulah benda ini pun kita tak ajak, takut-takut syahadah pun dia tak tahu apa dia itu syahadah. Mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia tak tahu apakah pengertian maksud kepada syahadah itu. Sekurang-kurang kita ajak dia dulu. Apakah itu wujud? Allah itu ada. Dia boleh faham dah. Kalau kita faham kata Allah itu ada, dia boleh faham. Kalau kita faham kata Allah itu ada, tanda kata Allah itu ada apa? Ada. Yang alami adanya, katalah abang. Abang ada ni disebabkan ada Allah lah. Kalau Allah tak ada, macam mana abang nak ada? Contoh qidam, baqa, mukhalafah dan sebagainya kita
kita cerita secara basic, insya-Allah boleh faham. Kalau belajar di sekolah tu macam-macam mata pelajaran pun boleh faham, takkanlah ajar sifat-sifat Allah yang tak boleh faham. Sekurang-kurangnya dia hafal ini adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga waktu ini juga kita kena ajarkan kepada dia cara ibadah yang betul. Bagaimana nak beribadah dengan cara yang betul? Kena ajar. Barulah apabila dia cecah umur 7 tahun, kita suruh dia semayang, dia boleh semayang dengan cara yang betul. Hari ini anak-anak kita tengok umur 7 tahun duduk sebelah belakang tu, kita duduk semayang, dia duduk main di kat belakang. Padahal dia umur 7 tahun dah mumayyiz dah. Kalau baca betul dah boleh jadi imam dah. Tapi 7 tahun dah ni duduk belakang, duduk main, dia duduk berlari tepuk orang sana sini. Sepatutnya waktu tu kita dah ajar dah dia semayang macam ni, angkat takbir macam ni, diri tegak macam ni. Kita dah ajar cara ibadah yang betul. Dan kalaulah kita ajar seawal dia umur 6-7 tahun, 8 tahun dia buat, 9 tahun dia buat, sampai 10 tahun, apabila dia cecah umur baligh, akhir baligh, dia akan buat ibadah tu dengan cara yang betul. Banyak hari ni umur 13 tahun pun saya duk cek, pelajar-pelajar tu saya duk cek umur 13 tahun banyak lagi semayang tak betul. Saya tak tahulah silap siapa, salah siapa, tak tahu. Tapi banyak pelajar-pelajar yang belajar dengan saya umur 13 tahun pun semayang banyak lagi tak betul. Itu baru semayang, pergerakan dan sebagainya, belum lagi bacaan. Bacaan tu lagi lah banyak tak betul. Jadi kalaulah umur 13 tahun pun masih lagi baca tak betul dan sebagainya, kita risaulah, kita bimbang. Kita bimbang kalaulah tak mendapat bimbingan yang betul, kita takut dia akan meneruskan kehidupan dia melakukan ibadah dalam keadaan tak betul. Dan ramai juga di kalangan kita yang ada pada hari ini sampai dah umur 30, 40, 50 dan 60 tahun masih lagi semayang tak betul. Puncanya apa? Puncanya bermula daripada umur seawal perlu belajar cara ibadah yang betul tu tak belajar. Akhirnya bila dia belajar yang lain dia tinggallah ilmu fardu ain ni, maka habislah. Dia tak dapat nak faham cara nak sembahyang yang betul. Akhirnya dia sembahyang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang bacaan dalam sembahyang kita pernah cek. Fatihah kita pernah cek. Sepanjang hidup kita ni lah, kita ada main surah main masjid ni, kita pernah cek tak Fatihah kita. Kita pergi buatkan guru, saya nak cek kan Fatihah betul ke tak. Pernah tak kita cek bacaan tahiyat kita? Ni nak test bacaan tahiyat saya ni betul ke tak betul? Pernah lah. Yang antara bacaan-bacaan yang wajib dalam sembahyang, takbir kita. Macam mana takbir yang betul? Ada cara takbir yang betul. Disebut dalam kitab fiqh ada beberapa syarat. Saya dalam kitab Safirul Najah tu disebut 16 syarat takbiratul ihram. Itu baru takbiratul ihram. Nak angkat takbir Allahu Akbar tu ada 16 syarat. Itu tak kira syarat-syarat yang lain ni. Fatihah ada berapa syarat? Banyak syaratnya. Baca tasyahud ada syaratnya. Bagi salam juga ada syaratnya. Kalau kita tak belajar yang tu, kita risau ibadah yang kita buat ini ibadah yang tidak sahih ataupun ibadah yang tidak betul. Sebab itulah kita kena ajar. Kalau kita tak mampu nak ajar anak-anak kita, kita kena lantik orang lain. Kita kena bagi orang yang mengajar dan kita pastikan orang yang ajar tu orang yang ajar dengan cara yang betul. Kalau kena bayar pun kita kena bayar. Sebab menjadi fardu kifayah kepada kita untuk ajar. Fardu kifayah ni macam mana? Hukum fardu kifayah ni, kalau dalam keluarga tu salah seorang daripada ibu dan bapa dia boleh ajar anak dia, maka lepas dah fardu kifayah. Pak boleh ajar, maka lepas. Ataupun mak boleh ajar, lepas. Kalau dua-dua tak boleh ajar, tak lepas. Masih lagi berdosa. Dia kena cari orang lain. Kalau kena bayar pun bayarlah kepada dia supaya dapat ajar macam mana nak beribadah dengan betul. Kalau tak ajar, menjadi dosa kepada kita. Sebab tak ajar anak-anak itu beribadah dengan betul. Dua perkara. Dan perkara yang ketiga,
yang kita perlu ajar anak-anak seawal umur 6 dan juga tahun 6 dan juga 7 tahun ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. Akhlak dan juga adab. Yang ni pun ramai di kalangan kita lupa nak ajar. Kadang-kadang kita ni memanglah kita tak bagus mana. Kita ni perangai kita pun tak apa nak bagus, ilmu kita pun tak apa nak banyak. Menyebabkan kita tak tahu nak ajar anak kita tu nak ajar macam mana. Nak ajar apa tau? Ada apa tak tahu nak ajar, kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, kita kena cari orang yang tahu supaya dia dapat ajar anak kita itu adab yang betul sebagai seorang Islam. Adab dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ajar. Adab dia ataupun akhlak dia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak boleh melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena melakukan benda yang disuruh oleh Allah. Itu adab dia dengan Allah. Kita kena habaqkan dia. Kalau buat benda ni, Tuhan marah. Dan kalau tak buat benda ni, Tuhan marah juga. Kalau benda yang wajib tak buat, Tuhan marah. Kalau benda yang Allah tak bagi buat, kita buat, Allah marah juga. Kita kena habaqkan dia. Kalau dia buat juga, kita kena bagi peringatan. Kata kalau buat juga, Allah akan marah. Dan juga akhlak dan juga adab dia dengan semua, dengan ibu bapa. Hari ini kita tengok ramai mana anak-anak yang suka cakap lebih kurang dengan mak ayah. Ramai. Minta kat mak ayah tak bagi apa-apa, marah, menyebai, merajuk, kata macam-macam. Takkan tuan-tuan tak bisa dengar? Bisa dengar. Mak ayah tak bagi, marah. Padahal hak sebagai adab ataupun akhlak seorang anak, tidak ada sedikit pun kelayakan kepadanya untuk bercakap suara tinggi ataupun nak marah ataupun nak menunjukkan protes kepada mak dan ayah. Walau salah macam mana pun mak ayah tu, dia tetap kena buat baik kepada mak ayah. Tak boleh nak tunjuk kata dia tak perhati dan sebagainya. Tapi hari ini ramai anak-anak kita nak pergi sekolah, mak ayah tak bagi duit, bye-bye, marah. Bagi duit tak cukup pun, marah, bye dan sebagainya. Sampai sebahagian daripada kita terpaksa ikut pula. Kena ikut pula anak. Jadi ini bahaya. Kita kena habaq dekat dia, kena ajar adab sebagai seorang anak. Mestilah menghormati ibu bapa walau dalam keadaan macam mana pun. Kena dengar. Daripada kecil tu kita kena habaq dekat dia. Abang kena dengar cakap mak ayah. Walaupun dia tak faham lagi. Umur 5 tahun, 6 tahun tu kena habaq dah. Kena dengar cakap mak ayah. Macam mana keadaan pun kena dengar cakap mak ayah. Tak boleh melawan. Bila melawan Allah marah, Allah tak suka. Kena habaq. Kemudian kita kena ajak kepada dia adab-adab seperti akhlak dia dengan guru. Barulah bila dia pergi sekolah, dia reti macam mana nak hormat guru. Hari ini siapa mengajar sekolah, dia tahulah macam mana akhlak ataupun adab belajar kita di sekolah. Adakah mereka menghormati guru-guru? Adakah mereka menyanjung ataupun memandang tinggi guru? Benda tu semuanya bermula daripada guru. Kalau kita ajak kepada dia, guru mesti kena hormat. Mungkin satu hari kita ajak tak jadi. Tapi kalau hari-hari kita sebut hormat guru, kita kena beserta dengan tindakan. Bila jumpa guru, suruh dia salam. Kemudian bawa pergi ziarah rumah guru. Kalau kita ada ustaz, ada guru kita, bawa anak-anak pergi ziarah rumah guru. Kemudian habaq dah, ni lah ustaz, ustaz kepada ayah, ustaz kepada mak, guru kepada mak, salam, hormat. Bila kita tunjuk kepada anak kita, kata kita pun hormat kepada guru, dia pun akan hormat kepada guru. Salah satu cara untuk kita nak ajak anak kita ni adalah kita kena tunjuk, kita sendiri kena tunjuk kepada anak kita hormati orang lain. Bila anak-anak kita tu tahu hormat guru, tahu hormat ibu bapa, tahu hormat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah bila dia capai umur 10 tahun, dia naik kepada umur 15 tahun masuk sekolah menengah dan sebagainya, akhlak dia akan berada dalam keadaan yang baik. Yang inilah yang dikatakan sebagai imunisasi akhirat yang kita perlu beri kepada anak. Bagi azan dan iqamah, kita bagi pengenalan, mengenal Allah dan juga Nabi SAW.
Kemudian kita bagi dia kenal ilmu-ilmu fardu ain yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan akhlak. Bila dia sampai umur 10 tahun, kalaulah dia tak mau lagi buat apa yang kita ajak daripada awal umur 2-3 tahun dulu, dia sampai umur 10 tahun dia tak mau lagi sembahyang, dia tak mau lagi puasa. Waktu tu kita kena gunakan kekerasan. Kena tibai, kena pukul. Tak sembahyang, kena pukul. Sebab apa? Mungkin juga ada kesilapan di mana-mana yang kita tak baik secara cukup. Mungkin dia tak rasa lagi sembahyang itu sebagai satu kewajipan, puasa itu sebagai satu kewajipan. Maka kita kena menggunakan sedikit kekerasan supaya anak itu terdidik.